المراد بقوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وهذا عام مخصوص والمراد غالب البدع. يا أخي هل هذا كلام Imam Nawawi? Boleh tak bagi saya rujukkan Imam Nawawi? Dan saya terperanjat sampai Ustaz tidak perasan perkataan Imam Nawawi ni. Sebab perkataan Imam Nawawi ni bukan yang beliau tulis dalam kitab-kitab yang terpencil. Kan Imam Nawawi banyak tulis kitab. Mungkin sebahagian daripada kitab beliau tak masyhur. Jadi kalau kita terlepas pandang kata-kata Imam Nawawi dalam kitab-kitab beliau yang kurang masyhur, itu boleh difahami. Tapi dalam keadaan Ustaz Muhib menyuruh orang ikut Imam Nawawi, seolah-olah Ustaz Muhib tak perasan pun apa benda Imam Nawawi dalam kitab beliau yang masyhur. Antara yang paling masyhur dalam kitab beliau yang masyhur adalah syarah beliau kepada Sahih Muslim. Ini bukan kitab yang tersembunyi. Imam Nawawi sebut dengan jelas. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa kullu bid'atin dalalatun haza amun makhsusun. Sabda baginda SAW dan setiap bid'ah itu sesat, ini adalah lafaz yang umum, makhsus, dikhususkan. المراد بقول صلى الله عليه وسلم وكل بدعة هذا عام مخصوص والمراد غالب البدع. طيب نعم غالب البدع كلها يعني كل رسول الله kata كل بدعة رسول الله kata كل semua. Kalau أنت فاهم bahasa Arab. يعني جزاك الله خير Imam Nawawi kata dia betul. نعم والمراد غالب البدع. غالب ما معنى غالب؟ ما معنى الغالب؟ طيب terangkan ما معنى غالب؟ غالب يعني hampir semua. أحسنت؟ غالب بارك الله فيك. Awak dah bawa kata Imam Nawawi rahimahullah, dan saya yakin Imam Nawawi ulama yang hebat. Imam Nawawi pun tak akan terima dengan mana-mana bid'ah. Ghalibul bid'ah. Ma makna ghalib? Alladhi yaghlibu alayh. Semua bid'ah adalah dalalah. Nampak? Itulah kata Imam Nawawi. Barakallahu fiik. Ustaz Muhib tak faham percakapan Imam Nawawi, padahal Ustaz Muhib orang Arab. Ya, patut orang Arab lebih faham bahasa Arab lagi. Sampai tergamak Ustaz Muhib kata bila Imam Nawawi mengatakan ghalib maknanya semua. Cuba baca elok-elok. Bila dah khusus, mana boleh makna semua Ustaz Muhib? Kalau tak ada makna, Imam Nawawi kata makhsus. Patut Imam Nawawi kata wa qauluhu sallallahu wa kullu bid'atin dalalah haza am baqin ala umumihi. Ini am yang kekal atas keumumannya. Bila Imam Nawawi kata makhsus, bermakna dia dah jadi sempit. Dia tidak makna semua. Wal muradu ghalibul bid'ah. Yang dikehendaki adalah kebanyakan bid'ah. Ghalib di situ tidak boleh bermakna semua. Siapa yang faham bahasa Arab, siapa yang jujur dengan kebenaran, mustahil dia menterjemahkan ghalibul bid'ah dalam kata-kata Imam Nawawi ini sebagai semua. Cuba tengok lagi. Imam Nawawi menerangkan lagi. Qala ahlul lughati hiya kullu syai'in umila ala ghairi mithalin sabiqin. Kalau ikut bahasa, maka pakar bahasa mengatakan bid'ah itu adalah setiap sesuatu yang dilakukan tanpa ada contoh sebelumnya. Dia yang prototype, dia yang pertama. Sebelum tu tak ada lagi orang buat macam itu. Dari segi bahasa, itu namanya bid'ah. Tapi dari segi istilah apa dia? Imam Nawawi menerangkan. Qala al-ulama'u al-bid'atu khamsatu aqsamin. Berkata Imam Nawawi lagi, ulama-ulama berpandangan bid'ah kalau dari segi terperincinya 5 jenis. Kalau dari segi umum 2. Baik buruk. Tapi baik buruk tak jelas. Baik tu wajib ke sunat? Ke harus je? Buruk tu haram ke makruh? Jadi ada ulama yang memperincikan lagi mengikut neraca hukum, maka ada bid'ah yang wajibatun wa mandubatun. Ada bid'ah yang wajib dan bid'ah yang sunat. Ya, kalau Ustaz Muhib mahu mengikuti dalam kuliah-kuliah saya awal-awal tu dah terangkan contoh-contoh bid'ah wajib, contoh bid'ah sunat dah diterangkan. Sudilah klik link itu dan dengar. Mungkin siri yang pertama, yang kedua macam itu. Baik. Wajib dengan sunat ni sesatkah? Wajib dan sunat ni perkara baik ke perkara buruk? Jelas perkara baik. Bermakna Imam Nawawi sendiri tidak mengatakan semua bid'ah sesat. Sebab itulah Imam Nawawi kata ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang sunat, ada bid'ah yang haram, itu baru sesat. Ada bid'ah yang makruh, itu baru sayyi'ah. Ada bid'ah yang harus, maka harus itu masih lagi perkara yang dibenarkan. Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim. Macam mana sampai kita menyuruh orang ikut Imam Nawawi, kita tak tahu Imam Nawawi sebut dalam kitab yang masyhur macam ini. Dan cuba lihat Imam Nawawi juga. Nak kata Imam Nawawi kata ghalibul bid'ah, mana semua bid'ah tu memang tidak betul. Apa kata Imam Nawawi dalam kitab Tahzibul Asma' wal Lughat? Kata Imam Nawawi rahimahullah taala, al bid'atu bi kasril ba fi syar'i hiya bid'ah dengan membaris bawahkan huruf ba tu makna bid'ah lah. Jangan baca bad'ah pula, jangan baca bid'ah, baca bid'ah. Dalam syarak adalah apa?
Dalam bahasa jelas dah. Kita buat benda hak tak ada dulu tu bid'ah lah. Dalam syarak apa dia? Ihdatsu ma lam yakun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, iaitu buat benda yang tidak berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Nawawi kata itu takrif bid'ah. Benda tak ada zaman Nabi namanya bid'ah. Habis sesat belakalah. Tidak. Imam Nawawi kata apa? Wahya munqasimatun ila hasanatin wa qabihatin. Ustaz Muhib, anta orang Arab, anta patut lebih faham lagi. Cuma tak tahulah anta baca ke tidak. Patut kena baca lah belum kita ngajar ke orang. Wahya munqasimatun, dan bid'ah ini terbahagi kepada hasanatin wa qabihah. Siapa kata? Imam Nawawi kata. Ke Imam Nawawi lebong juga. Ke Imam Nawawi nak lawan Nabi. Ke Imam Nawawi nak khabar ke Nabi, saya rasa Rasulullah khabar tak betul. Tidak. Ulama-ulama ini semua menerangkan hadis Nabi SAW itu dengan mengambil makna keseluruhan, kefahaman daripada Quran, kefahaman daripada hadis ini, kefahaman daripada hadis itu. Lalu kesimpulan daripada hadis-hadis inilah ulama mengatakan bid'ah dari segi agama terbahagi kepada baik dan buruk. Lalu Imam Nawawi memetik kata-kata ulama sebelum daripada beliau. Qala Syekhul Imam al-mujma'u ala imamatihi wa jalalatihi wa tamakkunihi fi anwa'il ulum wa bara'atihi. Berkatalah Syekh lagi imam yang disepakati keimamannya, kehebatannya, kealimannya dalam pelbagai cabang ilmu, kecerdikannya, Abu Muhammad Abdul Aziz ibn Abdul Salam rahimahullah wa radhiya anhu, iaitu Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam yang dikenali sebagai Sultanul Ulama, sultan pada para ulama. Dia mengatakan apa? Dalam kitab beliau Al-Qawaid, beliau menjelaskan al-bid'atu munqasimatun ila wajibatin wa muharramatin wa mandubatin wa makruhatin wa mubahatin. Jadi bid'ah itu terbahagi kepada wajib. Ada bid'ah yang kalau kita tak buat berdosa. InsyaAllah ya, cek balik link-link saya sebelum ni, kita dah bagi contoh dah bid'ah yang kalau tak buat berdosa. Kemudian ada yang sunat dapat pahala, ada yang harus nak buat boleh, tak mau buat pun tak apa, ada yang makruh tak buat lagi baik, ada yang haram kalau buat itu berdosa, bahkan ada bid'ah yang membawa kepada kufur seperti bid'ah dalam akidah, sebahagiannya bawa kepada kufur, maka itu jelas bid'ah yang dilarang di dalam agama. Jadi macam mana nak tahu? Wa tariqu fi dzalika an tu'rada al-bid'atu ala qawaidis syariati. Walaupun Nabi sallallahu dah wafat, ulama kita tidak hilang punca, ulama kita alim. Cara nak kenal pasti benda baru ni adalah dipamerkan bid'ah itu, ditimbangkan di atas kaedah-kaedah syarak. Fa iddakhalat fi qawaidil ijab, kalau termasuk dalam kaedah wajib, fahiya wajibah, jadilah dia wajib, dan seterusnya. Jadi Imam Nawawi sendiri bila dia nak buat hukum, dia dok gopoh. Contoh kadang-kadang kawan-kawan kita dia baca sekerat, iaitu orang rajin tanya Imam Nawawi tentang hukum bersalam lepas mayang. Hukum orang salam lepas mayang subuh dengan mayang sah. Berapa orang tanya gitu? Sebab zaman Imam Nawawi masyarakat dia biasa bersalam lepas dua waktu ni. Waktu lain dia tak salam mana? Lepas mayang subuh pakat salam belaka, lepas mayang sah pakat salam belaka. Kemungkinan besar sebab dua waktu ni tak ada solat ba'diyah. Ya. Jadi bila tak ada solat ba'diyah, pada duduk saja baik salam dengan kawan-kawan. Jadi orang tanya, Imam Nawawi apa hukum ni salam lepas mayang? Kalau zaman kita tak payah tanya apa hukum lepas salam lepas mayang subuh, apa hukum salam lepas mayang sah, tak payah tanya gitu lah. Sebab amalan zaman kita ni salam semua. Lain lah zaman ni, zaman Covid ni kita tak wani nak salam. Orang buat isyarat gini ya, buah tangan dada. Tu bid'ah tu. Nabi dah ajar jumpa sayang-sayang buah tangan dada gitu. Tapi nak buat mana? Dah dalam keadaan takut jangkitan ni, mungkin ulama kita kata bid'ah hasanah tu. Tak nampak mufti-mufti kita tak marah pun. Mufti kita pandai, dia bukan rigid. Dah rajin zaman Nabi orang buat tangan gitu. Ni bid'ah sayyah, tak mesti gitu. Apa buat tangan gitu? Sebab nak khabar kata saya hormat kau, cuma saya tak salam bimbang takut jadi jangkitan ke warna-warna. Okey, beres lah. Baik, sekarang ni cuba tengok. Orang tanya pada Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, Tok Guru, Tuan Imam, apa hukum salam lepas solat asar, lepas solat subuh? Imam Nawawi kata bersalang-salang lepas solat ni ia adalah benda bid'ah. Tak dibuat oleh salafus soleh. Mana golongan salaf tak buat. Kan Imam Nawawi ulama khalaf, ulama hak mari kediang. Mana ulama zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'in tak dinakalkan daripada mereka, mereka lepas mayang tu bersalang. Mana Imam Nawawi kata bid'ah salang lepas mayang.
Jadi ada kawan-kawan kita dengar gitu neting lalu. Oh, dia kata tengok. Tengok. Imam Nawawi, mazhab Syafi'i kata diri kata salah faham yang bid'ah. Hati dulu. Jangan excited sangat. Baca siapa habis buku tu, jangan baca serat-serat. Memang Imam Nawawi kata bid'ah, tapi Imam Nawawi bukan macam gemung. Mu kalau bid'ah sesat belaka. Bukan gitu. Imam Nawawi pandai. Imam Nawawi bila dia kata bid'ah makna benda tu benda baru. Dah habis lagi ayat Imam Nawawi tu. Sebagai orang alim, Imam Nawawi tahu nak sebut hukum kena ada dalil. Bukan boleh sebut hukum oleh kerana saya suka maulid maka maulid boleh. Apabila saya tak berakhir zanji maka berzanji haram. Bukan gitu. Imam Nawawi masya-Allah tabarakallah, orang alim besar, pandai dalam pelbagai cabang ilmu, dia tahu nak wayak hukum kena ada dalil. Imam Nawawi cari dalil. Cari. Tak jumpa dalil yang Nabi SAW suruh secara khusus kita lepas semayang suruh salang. Tak ada. Kalaulah ada dalil Nabi suruh, al-aslu fil amri al-wujub. Asal dalam memahami perintah dipahami sebagai wajib. Tapi boleh jadi juga tidak wajib. Ulama kena tengoklah ada tak qarinah yang melarikan. Jadi kalau ada dalil yang menyuruh, boleh jadi bermakna bersalang lepas sembahyang tu wajib ataupun sunat. Paling tidak sunat lah sebab Nabi suruh. Jadi tak ada. Bila tak ada dalil menyuruh, maknanya kita boleh faham situ tak wajib, tak sunat. Sebab tak ada dalil menyuruh. Imam Nawawi faham. Imam Nawawi cari juga. Imam Nawawi orang alim. Dalam dada dia ratus-ratus ribu hadis. Dia cari. Kalau kita cari memang tak jumpa lah dalil. Dah berapa hadis dalam dada kita. Tak Imam Nawawi orang alim cari. Tak jumpa pula dalil yang melarang. Tak ada dalil secara khusus kata awak kalau jumpa dengan saudara-saudara salang lah. Tapi lepas mayang jangan salang. Ada dalil gitu. Dalil larang salang lepas mayang tak ada. Kalau ada dalil larang salang lepas mayang, paling komang makna makruh. Sebab Nabi larang. Boleh jadi haram. Bila tak ada dalil yang melarang, maka tenafilah haram dan makruh. Saya nak buat kesimpulan. Imam Nawawi yang alim ni, nak buat hukum cari dalil dulu. Tak jumpa dalil suruh, makna tenafi wajib dan sunat. Tak jumpa juga dalil larang, maka tenafilah haram dan makruh. Maka hukum syarak yang taklifi tinggal saja lagi, iaitu harus. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, fatwa Imam Nawawi mengatakan bahawa salang lepas mayang ni bid'ah yang harus. Pandai-pandai Imam Nawawi ni nak lawan Nabi pula. Nabi kata bid'ah sesat belaka, pandai pula lagi kata bid'ah ni harus. Bukan. Imam Nawawi bukan pandai-pandai. Imam Nawawi tu pandai. Hak pandai-pandai tu mung jumpa hadis tu waktu ambil hukum lalu. Padahal baru kau pergi kuliah 5-6 kali. Kira waktu ambil fatwa lalu. Mana boleh? Waktu baru orang panggil pandai-pandai. Macam Imam Nawawi ni pandai, cermat dia, tertik terning. Tu pun bukan teguh je kata harus gitu. Hak Imam Nawawi kata bid'ah harus salam pas mayang ni, kalau belum mayang jumpa dah. Mari awal sejik jumpa dah dengan saing kita duk buah dah gini-gini. Lepas mayang salam pula. Bak biasa dah gitu. Hak tu hak Imam Nawawi kata harus. Adapun kalau dia pergi sejik dan jumpa pergi kawan tu, sampai sejik mayang lalu. Dah mayang baru jumpa. Hak tu kata Imam Nawawi sunat. Sebab memang asal hukumnya kita bila jumpa dengan kawan kita, sunat kita salam. Kan comel. Ulama kita tak gopoh. Ulama kita cermat. Walaupun bid'ah, dia akan tengok dulu hukum. Sebab bid'ah itu bukan hukum.